tentang proses penyulingan berperingkat untuk mendapatkan pecahan-pecahan dalam petroleum, di mana pecahan-pecahan ni terdiri daripada sebatian hidrokarbon. Ya, ada yang rantai pendek ataupun molekul kecil, ada yang rantai panjang, molekul besar. Molekul besar di mana? Yang di atas ni atau yang di bawah? Molekul besar. Pecahan pertama atau pecahan ketujuh? Pertama. Pertama? Salah tu lah. Ketujuh. Yes. Molekul besar yang di bawah. Ya. Bila dia molekul besar, takat lebur dan takat didih dia tinggi. Tengok yang bawah ni. Ya, 200, 500, 300. Yang atas ni baru 40. Ya. Konsep dia ialah semakin besar molekul hidrokarbon, semakin tinggi takat didih. Alright. So hari ni kita nak sambung. Ini cikgu skip dulu yang ni sebab cikgu nak terangkan lepas ni. Siri homolog. Ya, cikgu dah bagi introduction dah hari tu. Siri homolog ni apa? Siri homolog ni macam keluarga, family. Ya. Kalau dalam jadual berkala kita sebut macam kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13. Tapi dalam sebatian karbon kita tak sebut kumpulan, kita tak sebut keluarga. Ya, kita sebut siri homolog. Alright, so apa yang cikgu nak kamu faham hari ni? Yang pertama, kamu boleh menerangkan siri homolog. Kamu boleh membina formula molekul dan formula struktur dan menamakan ahli siri homolog. Dan yang ketiga, menghuraikan sifat fizik untuk sebatian dalam suatu siri homolog. Ya. So ada banyak kerja rumah kamu sambil-sambil cikgu cerita. Kamu boleh buka kamu punya modul muka surat 73 dan 74, 75. Ya. Sambil-sambil tu kamu kena lukis banyak ni. Ya. Kalau tak sempat cikgu kamu buat di rumah. Ya. Sebab apa kena lukis? Sebab ni objektif yang kedua. Membina formula molekul dan struktur. Formula struktur. Ya. Kemudian namakan. Lukis, tulis formula, lukis formula struktur dan namakan siri homolog. Ahli-ahli dalam siri homolog. Alright. So apakah siri homolog? Ya. Siri homolog tu ialah macam cikgu sebut tadi satu keluarga. Ya, keluarga, satu family. Ya, di mana di dalam dia terdapat ahli-ahli dia yang memenuhi beberapa syarat. Ya. Okey, syarat yang pertama dia kata ini cuma introduction. Apa contoh siri homolog yang kamu akan belajar? Iaitu keluarga alkana. Siri homolog alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik dan juga ester. Alright. So apa syarat-syarat untuk menjadi ahli bagi sesuatu siri homolog? Ya. Okey, syarat dia yang pertama dia kata semua ahli mempunyai formula ARM yang sama. Ini kita akan belajar. Maksudnya setiap kali kamu belajar siri homolog yang baru alkana, alkena tu yang pertama kamu kena tahu apa formula ARM dia. Ya. Yang kedua, kumpulan berfungsi yang sama. Apa dia kumpulan berfungsi? Kumpulan berfungsi ni maksudnya kalau dalam tindak balas kimia, maka tindak balas kimia berlaku apabila dekat kumpulan berfungsi tu berlaku perubahan. Dia akan seolah-olah dia macam apa? Dia akan detect ataupun dia akan attack. Dia akan attack kawasan kumpulan berfungsi tu. Jadi yang lain tak ada apa-apa perubahan tapi yang berubah ialah pada kumpulan berfungsi. Ya, so kumpulan berfungsi ni memain peranan dalam tindak balas kimia. Sebab tu ahli dalam kumpulan yang sama mempunyai kumpulan berfungsi yang sama, automatik sifat kimia dia pun sama. Yang ketiga. So kalau soalan tanya mengapakah A dan B, so kamu tahu A dan B tu dalam siri homolog yang sama mempunyai sifat kimia yang sama kerana A dan B mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Ya, itu syarat dia. Dia automatik bila kumpulan berfungsi yang sama, maknanya kumpulan tu yang akan memainkan peranan yang sama dalam tindak balas kimia, maka automatik ya semua ahli mempunyai sifat kimia yang sama. Alright.
Ahli yang berturutan berbeza sebanyak 1 atom karbon dan 2 atom hidrogen dengan jisim molekul relatif sebanyak 14. Okey, yang ni maksudnya ialah katakanlah cikgu ambil yang ni, sini ialah metana. Ya, ini kumpulan karbon ahli yang pertama sebab dia ada 1 karbon. Right, CH4. Dan bila cikgu nak tambah lagi 1 karbon, okey. Ya. Okey. Jadi sekarang cikgu tambah, cikgu nak tukar pen. Okey. Right. So apa yang cikgu nak tunjukkan pada kamu, yang warna merah tu ialah karbon asal daripada yang atas. Yang pada metana ni. Ya. Okey, yang kedua ni nama dia etana. C2H berapa tu? 2, 4, 6. Okey. So yang hitam ni cikgu yang tambah. Inti hitam yang cikgu tambah. Nampak? Ya, yang hitam tu tambahan. Yang merah tu sama daripada atas. Nampak tak? Jadi apa yang warna hitam tu berapa berat dia? Karbon 12 tambah 2 hidrogen sama dengan 14. So kalau kita tambah, cikgu nak tambah lagi 1 pun sama. Karbon, hidrogen. Okey, tambah lagi 1 hidrogen daripada yang asal. Merah tadi kan? Ini merah. So setiap kali daripada satu ahli kepada ahli yang lain, tambahkan CH tu, setiap tulah pertambahan sebanyak 14, jisim atau relatif 14 ataupun CH2. Okay, nampak? Right. Next, yang terakhir, sifat fizik dia berubah. Sifat fizik ahli 1, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 ni tak sama. Kumpulan pula ada ahli. Ahli 1, 2, 3 tak sama. Sifat fizik ni apa? Takat lebur, takat didih. Ya, kemudian saiz molekul. Ya, saiz molekul dia boleh berubah. Tetapi setiap ahli ni mempunyai sifat kimia yang sama. Ada beza. Sifat fizik dia berubah tetapi sifat kimia mesti sama. Ya. Okey, boleh? So itu syarat-syarat dia. Syarat-syarat untuk menjadi ahli dalam satu siri homolog. Ya. Yang pentingnya yang ni. Kumpulan berfungsi ni. So bila kamu nak tahu je dia ahli mana, sebenarnya kamu kena tengok kumpulan berfungsi dia. Ya, kumpulan berfungsi. Bila ada je kumpulan berfungsi tu, maka dia akan boleh menunjukkan sifat kimia bagi ahli dalam bagi siri homolog tersebut. Alright? Boleh? Ini tengok kat modul kamu. Tengok dekat modul sambil-sambil. Modul kamu muka surat 73. 73. Tolong isikan sambil-sambil cikgu cerita, cikgu bagi masa sekejap. Isi. Alright. Ahli mempunyai sifat. Cikgu tak scan kamu punya ni. Sifat kimia. Cikgu terlupa nak scan kamu punya modul. So sambil-sambil sebelah tu sambil dengar cikgu cerita, buka kamu punya modul. Cikgu pun buka ni modul. So sambil-sambil kamu isi. Ya. Sifat kimia yang sama kerana mempunyai kumpulan berfungsi. Yes, kumpulan berfungsi yang sama. Ahli-ahli siri boleh diwakili oleh satu formula Alright. Ahli boleh disediakan dengan ni letak ni 3. 3 ni 5. Ni 5 sama juga. Sini ada tak tulis? Kaedah yang sama. Kaedah yang sama. Oh, yang ni dia tulis yang ni. Dia tulis ni sebagai satu point. Okey, kaedah yang sama. Dua ahli yang berturutan dalam siri homolog mempunyai perbezaan jisim atom relatif sebanyak 14 dan disediakan dengan dan ada perbezaan CH2. Alright, ahli-ahli siri homolog mempunyai sifat kimia, sifat fizik yang berbeza. Sifat fizik yang berbeza ataupun berubah. Dia bukan berbeza, dia berubah.
beransur-ansur apabila bilangan atom karbon dalam molekul meningkat. Alright. So next. Kita tengok siri homolog semua. Alright. So yang pertama, tengok dalam buku modul kamu boleh isi. Okay, yang pertama alkana. Alkana formula AMP dia CnH2n tambah 2. CnH2n tambah 2. Dia punya kumpulan berfungsi ialah semuanya mesti ikatan kovalen tunggal. Dan dia merupakan hidrokarbon tepu. Okay. Manakala alkena, formula AMP dia CnH2n, buang 2. Buang 2 hidrogen sebab 2 hidrogen tu mana perginya? Sebab dia ada ikatan ganda 2. Ikatan kovalen ganda 2 antara 2 atom karbon. So dia adalah hidrokarbon tak tepu. Manakala alkena buang lagi 2 hidrogen, dia jadi 2 CnH2n tolak 2. Kenapa tolak 2? Sebab dia ada ikatan ganda 3 antara 2 atom karbon. Dan dia masih lagi hidrokarbon tak tepu. Hidrokarbon, dia masuk hidrokarbon sebab dia tak ada unsur yang lain. Okey, alkohol CnH2nOH. Di belakang dia ada OH. Dan kumpulan berfungsi dia OH. Kalau kamu tengok saja sebatian karbon yang ada OH, maka dia adalah ahli siri homolog alkohol. Kadang-kadang dalam satu sebatian karbon tu dia tak semestinya dia ada satu tau. Kadang-kadang dia ada OH, lepas tu pergi kat sana ada COOH pula. Dalam rantai hidrokarbon dia ada ikatan ganda 2. So sebenarnya asalkan dia ada kumpulan fungsi ni, dia boleh menunjukkan sifat kimia siri homolog tersebut. Maksudnya ada certain tindak balas dia boleh bertindak sebagai alkohol. Ada satu tindak balas dia boleh bertindak seperti alkana. Tak semestinya nanti kamu belajar lah sebenarnya sebatian karbon dalam kehidupan harian kita ni sangat kompleks. Macam-macam. Alright, so OH ni nama dia hidroksil. Hidroksil macam air. Hidroksida. Kan? Ion hidroksida. Kamu bisa belajar dalam asid dan base kan? Ion hidroksida. Tapi sampai sebatian karbon ni dipanggil hidroksil. Lebih kurang sama je. Alright. So dia bukan hidrokarbon. Kenapa? Sebab dia ada O. Oksigen. Right. Asid karboksilik CnH2nCOOH. Di belakang dia ada COOH. Nanti kita tengok macam mana rupa, macam mana disusun. COOH. Ada yang tanya, cikgu boleh ke nak letak O di tengah ke apa? Jarang letak di tengah. Selalu kita tulis di belakang dia, di hujung dia. Sebab kalau dia ada di tengah, dia bukan lagi asid karboksilik. Dia dah jadi ester. Dia mesti letak di hujung. COOH. Dia tak boleh letak di tengah. Alright. So ini sebab ada karbon, ditambahlah karboksil. Karbon dengan hidroksil. Jadi karboksil. So dia bukan hidrokarbon juga sebab ada oksigen. Dan last sekali ester. Ester CnH2n tambah 1 COO. Dan ada di belakang dia ada CnH2n tambah 1. Jadi kalau kamu tengok ni, kita boleh bahagi 2 dekat sini. Cikgu saya bahagi 2 macam tu. Di depan itu sama dengan asid. CnH2n tambah 1 COO. Sama macam asid karboksilik di atas. Tetapi H tu dibuang, digantikan dengan satu hidrokarbon yang lain. So kalau kamu belajar nanti, hidrokarbon ni datangnya daripada alkohol. So alkohol mana? Alkohol ni dibuang, OH ni masuk dekat sana. Jadi ester ni adalah tindak balas yang terhasil daripada tindak balas antara asid karboksilik dan alkohol. Di depan tu asid, di belakang tu alkohol. Alright, so dia punya kumpulan berfungsi di tengah-tengah C double bond O ataupun karboksilat. Ada pula bersilat hujungnya. Ad. Kan dia kalau ada oksigen dia tambah ad, sulfat, nitrat. So ini pun sama. Karboksil dia jadi karboksilat. So dia bukan hidrokarbon. Alright.
So kamu kena ingat ni kumpulan berfungsi ni. Kumpulan berfungsi ni. Okay, dan juga nama dia. Nama dia special ni je lah. Hydroxyl carboxylate. Alright. Formula AMP ni of course lah. Ini nanti bila kamu dah biasa kamu lukis nanti formula-formula lepas ni dia akan automatik kamu akan ingat. Alright. Ya. Yeah. Dan ini asas untuk kamu melukis formula struktur. Ya, so kena tahu formula AMP ni supaya kamu tahu karbon yang kelima apa formula dia. Karbon yang ahli yang keenam apa formula dia. Ya. Alright. So ni sebelum tu apa dia N ni? N dia tengok bermula daripada 1 hingga 3 dan seterusnya kecuali alkana dan alkuna. Dia tak boleh mula daripada 1. Sebab kalau 1 macam mana dia nak membentuk ikatan double covalent bond dengan triple covalent bond dengan 2 atom karbon. Ya, so dia mesti sekurang-kurangnya 2. Yang lain tak ada masalah. Yang lain boleh 1. Alright. Okay, now formula AMP, formula struktur dan penamaan ahli siri homolog. Okay, apa beza dia formula molekul dan formula struktur? Tadi cikgu ada sebut formula struktur. Kamu kena tahu macam mana nak tulis formula molekul dan formula struktur. Objektif yang kedua. Ya, objektif yang kedua. Alright, formula struktur kamu dah banyak hafal dah masa tingkatan 4. Apa dia? Formula molekul. Masa tingkatan 4 kalau cikgu tanya apa dia formula molekul, masa tu kamu belajar formula empirik, formula molekul. Okey, apa dia formula molekul? Siapa ingat? Senyap je tu. Tak ingat dah? Bilangan sebenar atom. Bilangan sebenar Atom. Atom apa? Atom setiap unsur dalam sebatian. Molekul. Sebatian, yes, molekul ya. Formula kimia. Formula kimia yang menunjukkan bilangan atom sebenar. Ini kamu ingat dia, yang kalau macam yang ni kamu ingat sangatlah ni. Ya, bilangan atom sebenar setiap unsur dalam sebatian. Betul? Okey. So kalau formula struktur pula apa? Formula, kita tengok dalam buku teks semua ada tak? Formula kimia yang menunjukkan bagaimana atom berikatan di antara satu sama lain. Sekejap saya nak tengok. Dalam slide, dalam kamu punya ni tak ada. Menghuraikan alkohol. Ada tak slide dia? Buku modul. Buku modul. Buku surat? 75. 75. Dalam buku teks kamu pun ada. Muka surat 72. Ya, 72. Saya tengok modul. Muka surat 72. Ini ada tak ada bagi? Tak ada. Dalam cikgu punya slide ni tak ada. Okey. So tengok modul kamu muka surat 75 ataupun kamu punya buku teks muka surat 72. Alright, formula struktur ialah formula menunjukkan bagaimana atom terikat antara satu sama lain secara kovalen dalam satu molekul. Kalau dalam buku teks dia kata menunjukkan jenis ikatan dan cara atom-atom dalam satu molekul terikat antara satu sama lain. Alright. So dalam modul menunjukkan bagaimana. So cikgu suka lagi yang dalam buku teks. Ikut dalam buku teks. So tolong adjust sikit
Kamu punya muka surat 75 tu. Okay. Formula struktur ialah formula yang menunjukkan jenis ikatan dan cara atom-atom terikat antara satu sama lain secara kovalen dalam satu molekul ataupun antara satu sama lain. Cukup. Okey, yang dalam buku teks kamu ringkas dan senang. Jenis dan cara. Okey, itu dua. Jenis ikatan, so dalam formula tu kamu nampak jenis ikatan dia dan cara bagaimana setiap atom berikatan di antara satu sama lain. Right? Okey, cuba tengok ni. Ni contoh. Ya. Formula molekul CH4. So kalau CH4 ni kamu tak nampak ikatan dia macam mana. Ya, ini semua cikgu dah terang ya. Cikgu dah terang hari tu. Karbon berikatan semua cikgu dah terang dalam topik sebelum ni ya. Sebab itu asas dia. Sebab tu cikgu terang awal-awal. Ya, bila sampai dekat sini kamu nak gunakan balik semula. Kalau siapa yang tak ingat, kat mana cikgu ada? Mana cikgu punya? Ada tak lagi? Ke cikgu dah padam? Cikgu tak padam. Padam ke? Cikgu tak padam. Siapa yang dah kotlah ingat-ingat lupa tu. Okey, ni cikgu dah terang hari tu ya. Satu karbon dia boleh berikatan maksimum 4 ikatan. Ya, ikatan tunggal, ikatan ganda 2 atau ikatan ganda 3. Ganda 2 dan ganda 3. Alright. So kita dah terangkan dia boleh antara atom karbon tu dia boleh share sepasang elektron, 2 pasang elektron atau 3 pasang elektron. Right? Sebab tu dia ada ikatan ganda 2, ikatan ganda 3. Okey, tetapi yang kamu kena tahu setiap atom karbon maksimum 4. Ya. So dia mesti 4. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kurang pun salah. Kalau kata maksimum, kalau maksimum mungkin minimum boleh, tak boleh. Dia mesti 4, mesti 4. Tak boleh kurang daripada 4, tak boleh lebih daripada 4. Alright. So ini ikatan yang cikgu lukis hari tu dan boleh disingkatkan sebagai satu sepasang elektron satu garisan. Sepasang elektron satu garisan mewakili ikatan kovalen tunggal. Right? Kemudian masa form 4 kamu ada belajar lagi satu struktur. Ini saja je lah. Ingat tak satu struktur? Nama dia struktur Lewis. Ini saja je lah cikgu buat revision dengan kamu. Struktur Lewis. Ingat lagi tak kamu belajar? Ya, kamu buat macam tu. Ini satu lagi struktur. Tapi ini dia panggil struktur Lewis. Banyak kamu belajar ni. Formula molekul, formula struktur. Dan satu lagi. Formula Lewis. Ya, ada tempat kamu belajar. Ada kan? Alright. So ini Lewis ni dia hanya menunjukkan elektron pada petala terluar. Okay. So ini revision je lah ya. Okay. Yang penting ni cikgu nak kamu tahu. Ya, satu karbon berikatan dengan maksimum ataupun mesti mempunyai 4 ikatan kovalen. Alright. So bila beza dia nampak dalam formula struktur ni kamu boleh tahu macam mana dia disusun dan macam mana dia berikatan di antara satu sama lain dan apa jenis ikatan. Kalau kita tengok macam ni saja tak nampak. Tapi bila dilukis formula struktur ni kamu nampak ikatan-ikatan kovalen tunggal. Karbon berikatan dengan 4 hidrogen yang lain secara ikatan kovalen tunggal. Dan macam mana dia susun? Atas, bawah, kiri, kanan. Mesti 4 penjuru tu. Jangan dia tak boleh ada tenggara ke apa lagi yang kamu ada mata angin tu. Dia tak nak, dia mesti utara, selatan, timur, barat. Tak ada tenggara, tak ada barat laut, tak ada timur laut ke, tak ada. Alright. Okay, yang pertama. Okay, ini susunan ya, formula struktur. So dalam tajuk sebatian karbon kita akan banyak guna ni. Ya, formula struktur. Alright. Ada tak? Okay, belum lagi. Next, penamaan ahli. Okay, yang kedua, objektif yang kedua. Kamu dah tahu formula molekul, kamu dah tahu formula struktur, nama pula. Okay, nama ni terbahagi kepada 2. Ada nama induk dan nama akhiran.
Ya, akhiran dia ni ikut kepada dia punya kumpulan berfungsi. Kalau alkana jadi ana, ena, una, ol, oik dan uat. Itu dia punya akhiran. Depan dia kamu kena hafal. Kamu kena hafal. Sebab dalam periksa tidak diberi. Cikgu akan tanya je apakah nama ahli dengan 6 karbon. Dalam alkena contohnya lah. Dia Nama induk dengan nama imbuhan sama ke? nama induk dengan nama imbuhan. Mana pula nama imbuhan ni? Mana induk imbuhan? Imbuhan tu yang mana? Cikgu tak sabu tengok kat mana imbuhan? Muka surat 74. 7 74. 4. Oh, dia guna nama imbuhan. Boleh, samalah tu. Nama induk. Ya. Nama induk, nama imbuhan. Tapi cikgu banyak rasanya macam kalau yang lama cikgu banyak guna induk. Kalau kita panggil tu kita panggil apa? Dia punya rantai induk. Kita tak akan sebut rantai imbuhan, rantai induk. Rantai induk tu maksudnya nama yang di depan dia tu. Apakah imbuhan? Okey. Baik, nama induk dalam buku modul kamu dia tulis imbuhan. Ya. Okey, samalah tu. Right. Mewakili bilangan atom karbon pada rantai paling panjang. Ya, rantai paling panjang. Okey, kalau satu karbon sahaja dia imbuhan dia ataupun nama induk dia met. Jadi bila kita gabungkan sini contohnya ahli yang pertama dalam siri homolog alkana dia jadi metana. Ya, seterusnya etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana dan dekana. Ya. Kalau alkohol metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, heksanol, sebab ada ol. Okey, heksanol, heptanol, oktanol, nonanol dan dekanol. Ya, itu dia punya. Dia kena gabung dua-dua tu. Alright. So yang ni kamu kena hafal. Okey, contohnya contoh ni dia bagi sini. Ya. Kalau nama induk dia prop sambung dengan ana dalam siri homolog alkana, jadi dia ahli yang ketiga tu nama dia propana. Ya. N3, karbon ahli yang ketiga. Jadi formula molekul dia CnH2n tambah 2. Ya, jadi kamu masukkan N tu 3, kamu dapat formula C3H8. So bila C3, kamu kena tengok yang depan sini, jangan tengok hidrogen. Kamu kena tengok bilangan atom karbon, bukan bilangan atom hidrogen. Ya. So kalau ada 3 karbon, so terus kepada 3 propan. Okay. Jadi bila kamu nak tengok ni, kamu kena tahu yang pertama berapa banyak bilangan atom karbon. Yang kedua kamu kena tahu ialah apa kumpulan berfungsi dia. Ya. Yang kedua kamu kena tahu kumpulan berfungsi dan dia ahli siri homolog apa. Supaya kamu tahu dia punya nama akhiran tu, ana ke, ena ke dan sebagainya. Alright. So cikgu bagi masa sekejap je, 1 minit, 2 minit. So tolong tulis dalam muka surat 74. Imbuhan tu. So cuba tengok. Yang latihan ya. Okey, semua ready? Alright, yang pertama. Dia tulis imbuhan. Okey, kalau 4. Lengkapkan. 4 apa? Good. Okay, next. 3. Prop. 5. Pen. Okay, 4. Boot. Dan 3. Prop. Okay, so tambahkan akhiran di bawah dan berikan nama. Supaya kamu familiar. Sekejap je. Okay, start. Cikgu bagi masa 1 minit.
Dah? Dah? Dah. Alright. Okay, so itu. So kamu dah tahu apa beza formula molekul, formula struktur, kemudian penamaan. Ya, penamaan ni. Med, add, prop, boot, pen, hex, hep, oct, non dan dec. Okay. Alright. So kita pergi kepada siro homolog yang pertama. Okay, yang pertama alkana, hidrokarbon tepu, kumpulan berfungsi, ikatan ganda tunggal dan formula am CnHn 2n tambah 2. Alright. Okay, katakanlah. Ya, ini ada tak lepas ni? Oh, dalam buku kamu dia suruh lukis. Itu je. Alright. Cikgu ada satu soalan. Ya, ni tak ada apa-apa. Ni selepas ni dia perkenalkan satu-satu. So cikgu nak kamu lukis formula struktur dia lepas ni dalam buku. Tetapi sebelum tu, cikgu nak tanya, kalaulah ada satu soalan. Dia kata satu siri homolog. Siri homolog ni adalah dalam kumpulan alkana. Ya, dia bagi tahulah alkana. Dengan jisim molekul relatif 86. Soalan cikgu ialah apakah formula molekul bagi sebatian ini? Katakanlah sebatian X. Sebatian X adalah ahli dalam siri, ini alkena. Sorry. Sebatian X adalah ahli dalam siri homolog alkana. Mempunyai jisim molekul relatif sama dengan 86. Okey, cikgu nak tanya, apakah nama X? Okey. Okey. Ada siapa nak cuba? Ini soalan kamu kena menggunakan formula ARM. Kemudian kamu kena cari formula molekul. Macam mana nak daripada formula molekul, daripada macam mana jisim atau molekul relatif boleh dapat formula molekul. Ada yang dah dapat? Alkana ke cikgu tadi? Ya, alkana. Kejap. Alkana. 80, 12. Betul. Alkana. Soalan dia apa cikgu? Okey, soalan dia. Satu sebatian X. Ni sebatian X. Sebatian X lah. Cikgu bagi nama X. Ahli dalam siri homolog alkana. Jisim molekul relatif X ialah 86. Soalan cikgu nak nama dia. Apakah nama sebatian X? Heksana cikgu. Heksana. Okey. Heksana. Orang lain? Damia kata heksana. Yang lain? Heksana juga. Heksana juga. Alright. Okey, lain? Alia? Hairul? Nizam ada tak hari ni? Nizam, Puan? Puan? Ya, cikgu. Okey, boleh dapat tak? Tak kira, cikgu. Tak kira-kira lah, Puan. Ya, cikgu. Syazana? Pentana, cikgu. Pentana. Oh, pentana. Alright, pentana. Pentana ni 4 karbon ya. Heksana berapa karbon? Heksana 6 karbon kan? Heksana 6 karbon. Alright. So cara dia ialah kamu kena ingat formula ARM. CnH2n tambah 2.
sama dengan 86. Ya, sama dengan lah sebab jisim dia. Jisim total dia semua 86. Alright. So kamu masukkan karbon, satu jisim karbon 12N. Okay, kemudian hidrogen 1, 2N tambah 2. Alright. Okay, dapatlah berapa? Dapat 86. Mana-mana cikgu nak cakap lagi ni. So 12N tambah 2N, 14N sama dengan 86 tolak 2, 84. Betul? So N sama dengan 84 bahagi 14. Berapa? 6. 6. So dapatlah formula. Dia masukkan balik 6 dalam formula ni. So dapatlah C6, H, 6 darab 2, 12, 14. So 6 karbon. 6 karbon. Itu ialah heksana. Alright. Boleh? Kamu ada buku latihan? Keluarkan buku latihan salin soalan cikgu ni. Walaupun dia nampak simple, tapi nanti dalam soalan objektif dia ada soalan macam ni ataupun soalan struktur. Tak ada ruang pula kamu nak conteng-conteng dalam modul kamu penuh. Keluarkan buku latihan. Mana cikgu tulis sini? Cikgu tulis elok-elok lah ya. Supaya kamu, mana cikgu dah conteng cikgu modul. Cakap-cakap. Mana? Okay, molekul relatif 86. Apakah nama X? Okay. Ada juga soalan dia tanya. Macam cikgu nak nama. Ada juga apakah formula molekul X? Berikan formula molekul. Kalau cikgu sambung sini ya. Cikgu sambung sini. Apakah formula molekul dan nama sebatian X. Okay, so kamu tulis apa? Start dengan CN H2N tambah 2 sama dengan 86. So masukkan karbon 12. So 12N tambah hidrogen ni 1. Cikgu tulis satu-satu ni. Okay, karbon ni 12 jadi 12N. Hidrogen 1, 2N tambah 2 sama dengan 86. Ya? 2N tambah 2 ni cikgu pecahlah hidrogen 1. Jisim 1 hidrogen sama dengan 1 kan? Okay, so 14N sama dengan 86 tolak 2. So 14N sama dengan 84, N sama dengan 84 bahagi 14 sama dengan 6. Oleh sebab itu formula molekul sama dengan C6 H214. Ya, masukkan balik dan nama dia ialah heksana. Hex tambah ana jadi heksana. Alright, dah? So kalaulah katakan soalan yang sama, cikgu tukar siri homolog saja. Siri homolog alkena. So kamu kena tulis yang ni. Ubah yang ni je. Ubah ni saja. Kalau alkena CnH2n. Kalau cikgu kata X ni ialah sebatian dalam siri homolog alkohol, kamu tukar juga yang tu. CnH2n tambah 1 OH. Kalau alkohol. Kalau asid karboksilik ke, alkuna ke, itu cara dia. Yang bezanya kamu hanya tukar formula AM sahaja. Alright, dah? Dah, okey. So sekarang muka surat 75 dalam modul kamu, cikgu nak kamu lukis formula struktur untuk semua ahli dalam siri homolog alkana.
Ya, tapi cikgu tak nak kamu buat sekarang, buat kerja rumah kamu lah. Cuma cikgu nak tunjukkan macam mana kamu nak melukis. Okey, cikgu ambil rantai karbon yang panjang lah ya. Yang panjang dulu. Yang simple mat add tu pendek. Okey, cikgu mula daripada add lah. Add 2 karbon ya. Muka surat 75. Muka surat 75, kumpulan berfungsi alkana. Alright, so kalau yang 2 karbon, nama dia etana. Add etana. So formula molekul, formula AMP dia CnH2 2n tambah 2 ya. Okey, so kalau etana ada 2 karbon, C2H6. Right, C2H6. So cara kamu nak melukis formula struktur bagi sebatian karbon ni, kamu lukis dengan karbon dulu. Ya, karbon 2. So tulis karbon dulu macam tu. Ya. So bila dah lukis yang penting karbon. Katakan kalau ahli yang cikgu ambil katakan yang ke-6. C6H14. So kamu lukis karbon dia dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lukis karbon dulu. Kemudian baru kamu lengkapkan dengan hidrogen. Dan setiap atom karbon tu macam kamu kena kira. Okey, ni 1. Yang cikgu patah balik sini ya. Etana ya. 1, 2, 3, 4. Ambil yang tengah 1, 2, 3, 4. Okey, lengkapkan dengan hidrogen. Macam tu ya. So kalau yang bawah ni pun sama. Okey, karbon yang pertama, cikgu mula dengan karbon yang pertama hujung ni ya. Okey, yang di tengah-tengah dah ada 1, 2, 3, 4. Yang hujung mesti ada CH3 macam tu. Okey, 2, yang karbon yang kedua dah ada 2, 3, 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Yang hujung 3, 4. Ada satu lagi di hujung sini. Ya, sebab dia mesti ada 4. So yang lain baru kamu lengkapkan hidrogen. Itu cara kita nak melukis formula struktur. Alright, nampak? Ya. Formula molekul, formula struktur. Ada juga kamu tengok nanti bila kamu macam tadi dalam cikgu punya soalan objektif tadi, dia ada satu lagi formula molekul tetapi dia pecahkan. Ya, dia pecahkan, dia tulis macam ni. Ini CH3 ataupun dia tulis CH3 macam tu. Ya. Rantai panjang ni tapi cikgu lukiskan satu-satu. Right. So sini CH3, yang tengah CH2, 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 CH3. Ada juga dia tulis macam tu. Ya, jadi formula ni seolah-olah macam ada 3 sebenarnya. Jadi ini formula struktur dan ini pun formula molekul tapi cikgu pecah-pecahkan dia. Supaya daripada sini kamu tahu juga dia macam dia pecah ikatan dia tu macam mana. Kalau yang atas ni cikgu boleh tulis CH3, CH3 atau ada juga yang tulis macam ni. Tetapi inilah yang satu lagi kalau bawa ke hujung tu dia tak kena. Dia tulis macam tu. Maksudnya CH3, yang karbon yang kedua pun CH3. Ini macam soalan objektif tadi kan. Yang cikgu cerita yang macam ada 2 tadi. Ya. So jadi bila kamu tengok ni jangan pula tak faham pula apa benda ni formula ni. Dia tulis balik formula struktur tu satu-satu. Alright, boleh? Okay, so nanti kamu lengkapkan muka surat 76 ya. Sampailah dekanon tu C10H22. Alright, yang ni kedua ni kamu boleh lengkapkan dalam buku kamu. Dalam modul kamu. Alright. Dah ke? Cikgu, Ya. maknanya kalau nak formula struktur tu kita lukis je lah. Formula struktur, kalau formula struktur mesti atas ni. Yang ada garisan-garisan ni. Yang kena tulis juga ke yang bawah tu macam CH3 ke? Tak payah. Ini cuma nanti bila kamu jumpa lah, kalau dalam soalan ni kamu jumpa jangan kamu tak tahu nak baca pula apa benda dia tulis ni cikgu. So bila cikgu tunjuk baca ni kamu tahulah nak baca dia. Oh, karbon pertama ada 3 hidrogen. Kemudian karbon pertama tu bersambung dengan karbon kedua. Dengan karbon kedua ada 2 hidrogen macam susunan dekat atas tu. So maksudnya bila cikgu tunjuk ni supaya bila kamu nampak formula ni kamu tahu nak baca dia. Apa maksud dia. Alright, boleh? Next. Alkena. So lepas ni cikgu boleh laju dah. Cikgu dah ajar kamu macam mana formula macam mana nak kira formula, macam mana nak tentukan ahli daripada formula molekul. Alright.
Okay, so lepas ni cikgu boleh laju dah kot. Alright, alkena. Alkena dia ada ikatan ganda dua. Ya, ikatan ganda dua di antara dua molekul karbon. Nampak tu ikatan ganda dua dia. Kalau dekat sekolah kita ada model dia, kamu boleh buat model dia. Ya, dia naik ke atas. Dia sebenarnya tak adalah tepat utara selatan. Ya, kalau betul-betul model dia. Ya, dia tak boleh 90 darjah. Dia macam ni. Ini baru betul dia. Ini baru betul molekul dia. Dia ada berapa darjah dekat situ. Bukannya 90 darjah. Antara satu ni dengan ni bukan 90 darjah. Yang di tengah tu sebenarnya. Dalam 45-46 darjah macam tu. Alright. So yang ni dia lebih sikit lah. Okay. Itu yang betul. Alright. Yang 3D dia. Ya, kamu boleh pusing-pusing kalau kat kelas, kat sekolah tu ada model dia. Kamu boleh buat. Alright, so ada ikatan ganda dua di antara dua atom karbon dan ahli yang pertama mesti dua, bukan satu. Alright, so kamu lihat buku modul kamu muka surat 77 pun dia nak kamu lukis formula struktur bagi alkena. Alright, so alkena tadi kalau nak lukis formula struktur dia, ya, sama juga cara dia. Cuma cikgu suka kalau ikatan ganda dua tu, yang ni asas dia sebab kamu baru nak lukis, kamu letak pada karbon yang pertama. Contohnya cikgu ambil pentena, C5H10. CnH2n ya. So kalau 5N sama dengan 5, so ahli dia CnH10. N tu 5, H2 darab 5, 10. Right. So bila kamu nak lukis, lukis karbon dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Dan letakkan ikatan ganda 2 pada karbon yang pertama. Mana pertama tu? Yang ni. Yang ni pertama. Bukan yang sebelah tu. Sebelah tu dah yang kedua. Ya, ikatan ganda 2 pada karbon yang pertama. Alright. So, kamu lukislah nanti. Kemudian bila nak lengkapkan hidrogen, ingat. Ini hati-hati. Sebab dia dah ada 2, 3, 4. Dah ada 2. Sebelah sini 3. Dia ada 1 je. 4. Ya, ni yang karbon yang kedua ni, yang karbon kedua. Sini yang sebelah kiri dah ada 2. Sebelah kanan dah ada 1. So ada 1 lagi naik atas. Jadi hati-hati, jangan kamu syok macam alkana tadi. Alkana tu atas bawah kiri kanan semua lengkap. Ni hati-hati. Ya. So yang karbon yang kedua hanya ada 1 saja hidrogen. Yang lain dah ada 2, 3, 4, 3, 4, 1 lagi. Ya. Okay, so hidrogen. So ini pentena. Alright, boleh? Boleh? So kamu lengkapkan ya. Sampai muka surat 78. Alright. So penamaan. Penamaan dia, kamu nak kena tulis nama. Okay, special bagi ikatan ganda 2 ni, alkena ni, ini satu contoh cikgu tunjuk. Dia juga ada yang pentena ni, kalau 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu ubah ikatan ganda 2 dia di tengah pun boleh. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3. So kalau kamu tengok, H. Cuba kira berapa karbon, berapa hidrogen dia. Yang ni karbon dia 5, hidrogen dia 10. Of course lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuba tengok yang kedua ni. Cikgu tukar ikatan ganda 2 dia di tengah. Adakah dia masih lagi C5? Of course, H dia berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih lagi sama. H10. Cuma beza dia pada karbon kedua. So nama dia dah jadi lain. Ya, nama dia ialah mengikut di mana ikatan ganda 2 dia berada. So kalau yang ni cikgu tulis tadi ini karbon pertama. Jadi nama dia pen boleh 1 E ena nak menunjukkan di mana ikatan ganda 2 dia berada, atau kamu boleh tulis 1 pentena. Ini nama dia. Nak letak di tengah atau di depan. Banyak yang cikgu jumpa, dia suka letak yang di tengah. Pen 1 ena. Sebab apa nak beza dengan di bawah? Yang di bawah, ini karbon pertama, ini karbon kedua. So nama dia pen 2 ena ataupun 2 pentena.
Ya. Sebab apa? Sebab dalam penamaan ni sangat penting. Kalau orang nak lukis ikatan ganda dua ni nak letak dekat mana? Kalau pentana ni panjang kan? Boleh letak pada carbon pertama, boleh letak carbon kedua. Jadi sebab tu dia kena letak nombor di depan. Jadi dalam kamu punya muka surat 74, 77, 78 ni, cikgu tak nak kamu pening lagi. So letak semua pada carbon yang pertama dan ini nama dia. Ambil penamaan yang macam ni. Pen 1 ENA, boot 1 ENA, apa lagi, non 1 ENA ataupun deck 1 ENA. Letakkan pada carbon yang pertama ya. Sebab apa? Sebab yang bahagian bawah ni nama dia isomer. Kamu akan belajar last kali sebelum habis tajuk sebatan carbon. Alright, so cikgu tak nak kamu pening lagi. So tulis semua pada carbon yang pertama. Jadi nama semuanya letak macam tu. Boot 1 ENA. Prop 1 ENA. Letakkan pada carbon nombor 1. Alright, so habiskan lengkap boleh ya? Faham tak? Faham. Faham ya? Alright, so lengkap sampai muka surat 78. Okay, next. Kita pergi kepada Alkuna. Alkuna dia ada ikatan ganda 3 dan dia punya formula CnH2n tolak 2. Kena tolak lagi lah. Sebab apa? Sebab dah buang lagi lah nak ada ikatan ganda 3. So muka surat 78, 79 pun cikgu nak kamu lukis. Ya, lukis dan letakkan ikatan ganda 3 pada carbon yang pertama. So dia akan jadi boot 1N una. Pen 1 una. Ya. Dia nama macam tu. Sebenarnya kalau dalam penamaan kalau kamu tak letak satu tu pun masih lagi betul sebenarnya. Tapi sekarang cikgu nak kamu familiar. Kalau kamu letak boot butuna, tak ada nombor. Maksudnya orang yang melihat nama kamu tu dia assume, dia tahu ikatan ganda 3 pada carbon yang pertama. Tetapi kalaulah ikatan ganda 3 tu pada carbon selain daripada carbon pertama, kamu wajib tulis. Tak tulis, salah. Contohnya ikatan ganda 3 tu pada carbon kedua. Tapi kamu bagi nama boot lah, katakan boot una. Kamu letak pada carbon yang kedua. Tapi kamu letak nama dia butuna, salah. Faham tak maksud cikgu? Maksud cikgu, contohnya katakan, ini kalau rantai carbon yang panjang lah. Ya. 1, 3. 3 dekat situ. 3, 4 ya. So nama dia kalau yang kamu lukis, cikgu nak kamu lukis macam ni. 1, 2, 3. Cikgu lukis carbon je, nanti kamu lengkapkan hidrogen dia. Ini tak ada hidrogen ni. Tak ada hidrogen sebab dia dah ada 4 kan. Hati-hati bila kamu nak lukis hati-hati. Sini nampak, sini dah ada 3. Sebelah sini dah ada 1 ya. Ni 3. Sini 1 dah 4. So carbon yang kedua ni tak boleh ada hidrogen. So dia akan jadi macam tu. So kalau yang ni nama dia butuna. But 1 una. Ataupun dia boleh jadi 1 butuna. Dia boleh tulis macam tu. Kamu tulis butuna macam ni pun betul. Sebab bila tak ada nombor, maka bila orang tengok, ya hari ni bila kamu tulis tu kamu nak bagi tahu orang kan. Maksudnya cikgu lah katakan, cikgu tahu oh itu pada carbon pertama. Tapi kalau yang ni kamu nak tulis butuna, salah. Oh dia ada satu lagi carbon, sorry. Salah. Sebab apa? Sebab ikatan ganda 2 sekarang berada pada carbon yang kedua. So nama dia kena but 2 una. Ya, dia berbeza. So kalau butuna saja salah. Alright, boleh? So dalam ikatan kamu hari ni, untuk hari ni semua tulis pada carbon yang pertama. Jangan pening-pening lagi, kita pening nanti di hujung. Alright. Okey, butuna, so lengkapkan muka surat 79. Kemudian kita tengok alkohol. Muka surat 79. Berapa dah ni? 10. Muka surat 79. Kamu lukis juga ada tak ada suruh lukis? Ada. Sila lukis. So lepas ni sehari 2 ni kamu exercise kamu ialah lukis supaya kamu familiar ya dengan lukisan-lukisan formula struktur bagi setiap siri homolog. Okey, formula dia CnH2nOH. OH di hujung.
Alright. So kumpulan hidroksil. Okay, dia tulis dalam modul kamu macam mana dia berikatan. Alright. Cikgu suka tengok ikatan dia tu. Ada tak dekat sini? Dekat sini. Dia ada tulis. Oh, ini dia punya formula guna tips tu je. Cikgu cikgu tak lupa nak scan pula cikgu kamu punya modul. Muka surat 80. Buka muka surat 80. Ya. Yang atas sekali tu. Cikgu nak kamu tengok atas tu. Susunan elektron dalam metanol. Tengok macam mana dia berikatan. Karbon berikatan dengan oksigen. Kemudian oksigen berikatan dengan hidrogen. So apa yang cikgu nak tunjukkan pada kamu ialah bila kamu tulis alkohol, ya, katakan cikgu ambil yang pertama ataupun butanol, etanol lah, etanol ya. Etanol, okey, CnH2n tambah 1 OH. So formula dia bila N sama dengan 2 sebab etanol, so C2H5OH. Right, so tengok formula struktur dia. 1, 2. H, 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 H dan OH. So karbon mesti berikatan dengan oksigen. Kenapa dia mesti berikatan dengan oksigen? Sebab oksigen boleh membentuk dua ikatan. Satu ikatan dengan karbon dan satu lagi ikatan sebenarnya O tu dia berikatan dengan hidrogen. Tengok dalam buku kamu, muka surat 80. Macam mana dia berikatan yang ada overlapping orbital tu. Ya. Okey, ini baru betul. Ini kan kita belajar dalam tajuk ikatan kimia, karbon oksigen ni, oksigen tak cukup lagi 2 elektron. Jadi dia satu dia share dengan karbon dan satu lagi dia share dengan hidrogen. Okey. So kamu kena buat pastikan karbon berikatan dengan O. Jadi yang salahnya ialah ada yang tulis macam ni. HO. Salah. Walaupun ada OH, maksudnya karbon tu berikatan dengan hidrogen, salah. Hidrogen tak boleh membentuk dua ikatan. Hidrogen hanya satu ikatan. Right? Atau kalau yang macam ni macam dia jarang melakukan kesalahan macam ni. Ya, kita tapi katakan dia tulis dekat bawah. Pastikan O sini. Nampak O baru H. H tu tepi sikit. Maksudnya tepi sikit H tu. Tolak dia ke tepi. Jangan kamu buat di ikatan tu hujung tu di tengah-tengah antara O dengan H macam tu. Salah. Ya. Tengah-tengah macam tu salah. Ataupun kamu buat dia berikatan dengan H. O pula ditolak tepi. Salah. Ya. Ini salah. Kalau yang ni selalunya tak ada masalah sebab dia satu garisan ni. OH tu biasa familiar kamu. Tapi katakanlah ditulis di bawah macam tu. Ya, tak ada masalah sebenarnya. Kamu boleh tulis di tepi, kamu boleh tulis di bawah pun macam hari tu cikgu cerita boleh. Nak tulis kat atas pun boleh. Asalkan kalau kamu maksudkan pada karbon pertama, ini karbon pertama, so ini pun karbon pertama, so dua ni adalah molekul yang sama. Ya. Cuma bila tulis di atas, di bawah tu hati-hati sebab pastikan karbon mesti berikatan dengan oksigen, bukan hidrogen. Ya. Kadang-kadang bila kamu lukis tu syok je lukis kan tak perasan. Sebab tu untuk langkah berhati-hati, untuk langkah selamat sebenarnya lebih baik kamu lukis struktur yang pertama ni. Letakkan OH tu di hujung sebelah kanan. OH, confirm betul. Alright, boleh? Okay, so cikgu nak kamu lukis muka surat 80 sampai heksanol. Ini pun nama dia, ini nama dia etanol. Etanol dia tak ada etanol. Ini tak ada add satu ol ke tak ada ya. Etan satu ol ke tak ada, propan satu ol ke tak ada ya. Sebab kalau dia letak sini karbon pertama, letak sebelah sini, letak sebelah kiri pun masih lagi karbon pertama. Katakan cikgu letak sini. Sama je. Masih lagi karbon pertama. Okay. Ini cikgu ambil lah sini karbon pertama. So nama dia masih lagi etanol. Right. So yang dia start daripada propan. Okay, propan. Okay, propan. 1, 2, 3. Letakkan OH. Tengok macam mana cikgu lukis. Lukis karbon.
Lepas tu lukis OH, baru lengkapkan hidrogen. Lengkapkan hidrogen, jangan pula tak lukis hidrogen. Banyak murid cikgu sebut dia buat kabel-kabel OH. Lepas tu hidrogen tu dia malas nak lengkapkan. Tolong lengkapkan hidrogen juga. Alright. Okay, next. Habis alkohol. So, kerja kamu lukis je hari ni. Okay, yang seterusnya alkohol dah. Ni alkohol ni OH di hujung. Okay, ni. Propanol. Propanol ataupun propan 1-ol macam cikgu terang tadi. Butanol ataupun but 1-ol. Ya. Ini apa dia nak tunjuk ni? Ini yang cikgu tunjuk tadi ni cikgu tunjuk ni. Kalau pada karbon pertama, nama dia 1 propanol. Tapi bila kamu ubah OH tu di tengah, dia jadi 2 propanol. Ya. Jadi kenapa? Sebab ini alkohol, alkena ni kamu penamaan dia, kamu kena bagi tahu dekat mana ikatan ganda 2 tu, dekat mana kumpulan hidroksil tu berada. Kena bagi tahu dalam penamaan ni. So bila tengok dua, katakan orang tak lukis lagi ni, orang tak lukis. Kamu bagi je, saya ada satu formula, satu bahan nama dia propanol macam tu. So bila nak lukis, orang akan tanya dekat mana OH tu? Oh dah nampak dekat sini pada karbon yang kedua. So kita lukis pada karbon kedua ada OH. Alright. Okay, next, asid karboksilik. Asid karboksilik kumpulan berfungsi karboksil. Formula CnH2nCOOH. Muka surat 81. 81. So kamu kena lengkapkan juga. Tolong tulis formula struktur bagi semua asid karboksilik. Asid. Kenapa dia ada asid? Bila sebut asid saja dia mesti ada ion hidrogen. So mana ion hidrogen dia? Ion hidrogen dia ialah yang hujung ni. So dalam tindak balas kimia, ion hidrogen tu akan putus, keluar dan masuk bahan lain. Ingat tak dalam sabun? Dalam sabun kita belajar sabun, sabun, C double bond O daripada asid lemak, hidrogen tu digantikan dengan natrium. Dapat garam. Garam sabun lah, garam palmitat, garam stearat, garam laurat, so hidrogen dia. So mana ion hidrogen ni? Hujung ni. So ataupun cikgu boleh tulis bila dia larut dalam air asid karboksilik ini, dia dapat sini satu COO- dan hidrogen ion. Hidrogen ion ni yang menyebabkan nama dia asid. Asid karboksilik. Alright. Boleh? So macam mana kamu nak tulis dia punya formula? Struktur. Macam biasa kamu tulis juga dia punya rantai karbon. Sekejap. Buat hati-hati. Katakanlah cikgu nak ahli yang keempat. N sama dengan 4. So CnH2n tambah 1 COOH. Maka formula dia akan jadi C4H9COOH. Okey, sekejap. Ini bukan karbon, ini bukan N4. Ini N3. Ini N5. Cikgu ulang balik. Okey, katakan cikgu nak N yang kelima. Yang kelima. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir mesti ada C double bond OH. Okey. Sekejap Alright. Betul? Betul tak cikgu punya formula ni? Kemudian kamu lengkapkan dengan hidrogen. Cuma bila nak tulis formula molekul, hati-hati. Sebab apa? Ini dia macam bahagi 2. Sini CnH2n tambah 1. Di sini dia akan jadi COOH. So sekarang ni kalau katakan cikgu nak ahli yang kelima, kena tolak satu sini.
Kena tolak 1. So 4. So N sekarang di sini sama dengan 4. Dia akan jadi formula C4 H9 COOH. Faham tak? Ini ahli yang kelima. Sebab apa? Ramai yang tertinggal di sini. Bila macam tadi cikgu pun dah ni. Bila ahli yang kelima, so terus C5 H11 kan. 2N 10 tambah 1 11 COOH. Ini bukan ahli kelima, ini dah ahli keenam. Sebab sini 5 tambah 1 dia dah jadi 6. Tahu tak? Faham tak? Nampak tak? Kelas? Nampak. Okay. So hati-hati. Bila sampai asid karboksilik ni hati-hati ya. So kalau C6, C5 kamu tolak 1. 4. So CN di depan sini ialah 4. Tambah 1 di belakang baru 5. Jangan silap dekat situ. Sebab kalau ambil terus 6 tu masukkan dalam tu dia jadi salah. Ya. Alright. Apa lagi? Ini asid karboksilik. Okay, so tolong lukis nama dia dan formula struktur. So dia punya nama induk sama. Metanoid, etanoid, propanoid, butanoid dan juga pentanoid, hexanoid sama. Belakang dia ada oik. O-I-K, oik. Ya. Menarik kan dalam tajuk sebatian, dalam tajuk sabun-sabun hari tu kamu belajar ni saja. Kamu telan je dulu formula sabun tu. So nampak tak sini? Inilah dia nama asid lemak. Kita belajar dalam sini ada sampai karbon sampai 14, ada karbon sampai 15 untuk asid lemak. Kemudian dia ada COOH dekat situ. Sebab tu dia nama asid lemak tu adalah ahli homolog ahli homolog asid karboksilik. Ya. Okey, so kerja kamu lengkapkan formula struktur pada muka surat 82 sampai habis. Alright, habis. Banyak tu. Boleh lagi ke? Boleh terima lagi? Boleh okey ke? Ke dah tepu dah? Sofa, okey ke? Ada apa-apa soalan? Ada soalan tak? Alhamdulillah okey. Tak ada. Alright. Cikgu bagi rehat 5 minit pada cikgu nak sambung sikit lagi boleh? Kamu tak ada kelas kan lepas ni? Boleh tak? InsyaAllah cikgu. Alright. So cikgu bagi rehat 5 minit, nak pergi toilet ke apa 5 minit. Siapa yang tak ada nak pergi mana-mana tu cuba lukis. Cuba lukis formula struktur ni supaya kamu apa yang cikgu ajar ni kamu kadang-kadang macam faham tapi bila lukis tak faham ke macam tu. Alright. So 5 minit nak pergi toilet, nak minum air ke, kemudian datang balik. Alright. Sikit lagi sifat fizik, lepas tu cikgu berhenti. Pertukaran tu kita sambung hari Jumaat. Okay. Lengkapkan kamu punya modul ya.
Cikgu, buku modul buat dari muka slide 74 74 sampai 80. sampai 82. Okey. Okey, boleh cikgu sambung? Sikit je lagi. Okey, so cikgu sambung sikit lagi dalam 10-15 minit macam itu ya. Alright. Muka surat 82 modul kamu. So kita dah belajar tentang secara am. Formula am, formula struktur, nama, kemudian apa? Untuk setiap siri homolog. Alright. So next kita belajar tentang objektif yang ketiga hari ini, iaitu sifat fizik sebatian dalam suatu siri homolog. Sifat fizik. Ya, sifat fizik ada banyak. Nanti kita belajar
hari Jumaat. Hari ni sifat fizik sikit je. Alright. So sifat fizik alkana, alkena, alkuna. Hidrokarbon kita tengok satu-satu. Alright, sifat fizik dia apa yang kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan sifat fizik? Iaitu ketelarutan, kekondaksian, takat lebur, takat didih dan ketumpatan. Alright. So yang paling senang kamu nak ingat dulu iaitu ketelarutan. Semua ni adalah sebatian organik. So kamu pernah belajar dalam tajuk ikatan kimia tingkatan 4. Semua bahan organik hanya larut dalam pelarut organik. So dia tidak larut dalam air. Itu general. So semuanya tak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Ya, yang 3 ni, hidrokarbon ni. Kenapa tak dimasukkan alkohol dengan asid karboksilik? Sebab asid karboksilik dengan alkohol tu dia ada sedikit pengecualian. Pengecualian. Nanti kita akan tengok. So untuk 3 family ni, 3 siri homolog ni, alkana, alkena, alkuna semuanya tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Semuanya tidak boleh mengkondaksi arus elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. Leburan tu macam tak logik je sebab semuanya wujud dalam bentuk cair gas. Alright, takat lebur dan takat didih dia generally secara umum rendah. Ya, kebanyakan banyak yang wujud dalam bentuk gas, metana, etana, ya, yang dapat daripada gas asli daripada petroleum tu. Itu semuanya wujud dalam bentuk gas yang kalau kamu tengok penyulingan berperingkat dia petrol, diesel, kerosin, ya, mudah meruap, ya, kemudian pada suhu bilik dia wujud dalam bentuk gas, ya. Takat generally secara umum takat didih dia rendah. Tetapi bila kita tengok dalam satu siri homolog, ya, dia bertambah dengan pertambahan saiz molekul. Right, nanti kita akan bincang. Dan seterusnya semuanya kurang tumpat daripada air. So bila kita campur air di bawah, sebatian alkana, alkena, alkuna tu berada di atas. Alright. So yang ni yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga ni simple je. Statement dia satu je. Semua tak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik. Semuanya kurang tumpat daripada air. Semuanya tidak boleh mengkondaksi arus elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. Itu muka surat 84 dalam modul kamu. Berikan sifat fizik yang sama bagi alkena, alkena dan alkuna. Alkana tu, alkana, alkena, alkuna. Jumpa tak muka surat 84? Jumpa tak? Jumpa. Okay. So now kita nak fokus kepada takat didih dan takat lebur ni. Takat didih dan takat lebur. Sifat fizik semakin tinggi, semakin. Alright. Okay. So apa dia? Takat lebur dan takat didih. Kita fokus. Banyak soalan yang tanya tentang takat lebur dan takat didih. Alright. Konsep dia ialah yang pertama, semakin tinggi bilangan atom karbon, semakin tinggi takat lebur dan takat didih. Ini sama macam penyulingan berperingkat, fractional distillation untuk petroleum. Kan? Kalau molekul dia kecil, takat lebur, takat didih dia rendah, dia berada di atas. Kalau molekul dia besar, takat lebur, takat didih dia tinggi, dia berada di bawah. Pecahan yang terakhir. Alright? So ni sama. Sama juga konsep dia. Maksudnya ialah bila rantai hidrokarbon tu panjang, molekul dia besar, maka takat lebur dan takat didih dia tinggi. Okey, kenapa? Kita tengok ya. Ini semua poin-poin bila kamu nak cerita. Ini keywords dia. Yang dia tulis ni sangat bagus, keywords dia. Okey, yang pertama, bilangan atom dalam setiap molekul meningkat. Meningkat ni maksudnya daripada ahli pertama hingga ahli kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Bilangan atom karbon dia bertambah, so saiz molekul meningkat. Bila saiz molekul meningkat, daya van der Waals atau daya tarikan antara molekul semakin kuat. Lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya ini, maka takat lebur dan takat didih dia meningkat. Alright, so semua ni bagus. Ini kamu kena, nanti cikgu share slide ni. Ingatkan cikgu kalau cikgu lupa, cikgu share slide ni dalam group. So ini poin untuk kamu menjawab soalan struktur ataupun soalan AC. Ya, contohnya katakanlah X dengan Y. X ni C2 H4. Ini C7 H14. Ini etena, ini heptena.
betul? Heptena 7 kan? Heptena. Hep. Nombor 7 heptena hex. Kalau cikgu confuse. Kalau 6 hex, gula-gula hex. Cikgu ingat nombor kalau 6 gula-gula hex, hexena. Nombor 7 heptena. Okay. Okay. So, kalau ditanya takat lebur dan takat didih X dan Y. So, maksudnya takat lebur, takat didih X lebih rendah berbanding Y. Kenapa? Kerana bilangan atom karbon dalam molekul X lebih banyak berbanding molekul Y. Saiz molekul X lebih besar berbanding molekul Y. Daya van der Waals ataupun kalau kamu katakan dalam exam kamu lupa, nak spelling pun lupa. Alah, macam mana nak kira, nak tulis van der Waals ni, mana huruf besar mana huruf kecil. Walls ni satu ke, wall dinding ke, WALL ke, katakan lupa. Kalau lupa tak payah tulis. Tulis je daya tarikan. Daya tarikan antara molekul X lebih lemah berbanding Y. Cikgu cakap terbalik. Ulang balik. Bilangan atom karbon dalam molekul Y lah kan, lebih besar daripada X. Apa pula cikgu ni? X sekarang ni dikata lebih besar. Lebih besar ya. Okey, cikgu ulang. Bilangan atom karbon dalam Y lebih besar, lebih banyak berbanding X. Saiz molekul Y lebih besar berbanding X. Daya tarikan molekul dalam Y antara molekul dalam Y lagi kuat berbanding X. Okey, lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya antara molekul Y berbanding molekul X. Maka takat lebur dan takat didih Y lebih tinggi daripada X. Okey, betul tak? Ayat cikgu dah? Tadi cikgu terbalik. Betul Faham tak? Kelas? Cikgu, kenapa Y lebih besar? Y ni sebab dia ada 7 karbon. Okey, kalau cikgu lukis molekul dia, okey ni X 2 karbon. Tapi Y tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbon. Dia ada ikatan ganda 2 ya sebab dia etena. Etena, hexena. CnH2n ialah formula bagi alkena. So nampak tak? Kalau cikgu buat bulatan lah, oh ini saiz molekul X tapi ini saiz molekul Y. Okey, boleh? Jadi bila kamu nak terangkan dalam soalan struktur katakan, kamu kena jawab ikut soalan. Dia kata suruh banding X dan Y. Gunakan X dan Y. Kalau dia kata umum, apabila pertambahan bilangan atom karbon dalam kumpulan, kamu sebut ya umum lah, umum yang statement yang dalam tu. Katakanlah cikgu bagi contoh, selalunya dalam soalan dia katanya macam ni lah, Y dengan X. Okey, kamu tahu X tu etena, yang Y tu hepsena. So nampak rupa dia cikgu lukis tu. Etena 2 je karbon, yang Y tu ada 7 karbon. So dia kata kenapa yang Y ni, yang pertama soalan ni suruh bandingkan lah, contohnya bandingkan takat lebur dan takat didih sebatian X dan Y. Okay, jadi jawapan kamu takat lebur dan takat didih Y lebih tinggi berbanding X. Alright, dapat? Faham? Kelas? Faham. Okay, now dia kata soalan seterusnya. Kan soalan AC ada 1, ada 2. Terangkan. Terangkan. So terangkan, kamu kena ingat ni. Tips dia punya point ni. Point dia. So kamu kena sebut bandingkan X dengan Y. Okey, ni cikgu pandang ya. Sekejap. Okey. So yang pertama, bilangan atom karbon dalam molekul Y lebih banyak berbanding molekul X. Saiz molekul Y lebih besar daripada molekul X. Ya. Okey. Daya tarikan di antara molekul Y lebih kuat berbanding molekul X. Lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan di antara molekul Y berbanding molekul X. Maka takat lebur dan takat didih Y lebih tinggi berbanding X. Right?
So ini ayat dia. Dia seolah-olah kalau kamu nak berimajinasi lah katakan, okey, dia macam ni. Dia antara molekul ya, intramolekul. Ingat tak dulu ada slide minggu lepas. Okey, katakanlah ini 2 karbon tadi. 2 karbon tadi. Okey, yang ni yang heksana tadi. Heksana ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konsep yang dia sama dalam penyulingan berperingkat 3, 4, 5, 6, 7. Ya, semakin besar molekul, semakin kuat daya tarikan antara molekul. Ini kita sebut daya tarikan ataupun daya van der Waals. Daya tarikan ataupun daya van der Waals. Ini daya tarikan dia ataupun kita sebut tadi daya van der Waals. Daya tarikan. Ya. So kalau saiz molekul dia kecil, daya tarikan dia lemah. So nak putuskan dia senang. Maka daya takat lebur takat didih dia rendah. Tapi bila saiz dia besar. Besar. Ni macam kalau orang yang obesity, gemuk sangat tu kan. Susahnya dia nak bergerak kan. Sebab apa? Dia melekat tu. Kalau dia duduk tu melekat. Kalau dia baring tu melekat kat katil tu. Jadi nak suruh dia bangun, nak suruh dia berjalan sangat berat. Samalah juga macam molekul ni. So bila saiz dia besar, daya tarikan dia sangat kuat. Nak putus dia susah sangat. So perlukan tenaga yang tinggi. So bila tenaga tinggi, automatik takat lebur dan takat didih dia jadi tinggi. Alright? Boleh? Alright. So boleh ya? Itu dia, itu sama. Itu konsep yang kamu kena ingat. Semakin besar, yes, ataupun semakin panjang rantai karbon, semakin besar molekul, atau boleh kata semakin besar saiz molekul. Molekul, ingat molekul. Jangan kamu sebut saiz atom. Sebab ini molekul, bukan atom. Atom lain. Ini kita cerita tentang molekul, saiz molekul. Ingat tu, ya, bila kamu tulis saiz atom salah. Ya, sebab ini molekul, saiz molekul besar, saiz molekul kecil. Kita sebut tu. Mana tadi slide dia? Saiz molekul, nampak? Jangan sebut saiz atom, jangan tertukar. Saiz molekul meningkat, saiz molekul semakin besar. Semakin besar saiz molekul, semakin tinggi takat lebur dan takat didih. Alright. Ini yang cikgu cerita tadi. Nampak? Propana mempunyai, ni kalau perbandingan. Ya, perbandingan propana dan etana. Sama macam cikgu cerita tadi. Alright. Boleh? Okay, cuba tengok dalam buku modul kamu. Buku modul kamu, dia suruh kamu isi. Mana cikgu tak tadi kan? Sekejap. Cikgu tengok. Cikgu rasa cikgu dah. Ni. Okey, ni dalam modul kamu. Muka surat, nanti cikgu share dah dalam grup. Cikgu dah share dalam grup, muka surat 83. 83. Okey, cuba tengok ya. Okey, secara umum takat lebur dan takat didih dia rendah. Kamu tengok negatif. Takat lebur dia lebur tu maksudnya daripada pepejal dia tukar jadi cecair. Ya. Kemudian takat didih daripada cecair dia nak tukar jadi gas. Ya. Takat lebur, takat didih dia sangat rendah, negatif. Ya, negatif nilai dia. Secara umum yang cikgu kata tadi, takat lebur dan takat didih dia adalah rendah. Tetapi apabila bilangan atom karbon bertambah daripada satu ahli kepada ahli yang seterusnya, takat lebur dan takat didih dia bertambah. Cuba tengok, negatif 162 bagi metana. Metana ni takat didih dia negatif 162. So pada suhu peti ais pun dia dalam bentuk gas. Peti ais kamu apa? Negatif 15. Masih lagi ya rendah. Ya masih lagi tinggi berbanding takat lebur dan takat didih dia. Negatif 162. Ya, sebab tu pada suhu bilik dia wujud dalam bentuk gas. Ya. Etana negatif 89, gas lagi. Propana negatif 42, gas. Butana negatif 05, masih lagi dalam gas. Suhu bilik kamu ialah 27. Suhu bilik. Ya. So sampai pentana baru dia dalam bentuk cecair sebab takat didih dia 36, lebih tinggi daripada suhu bilik. Ya, macam mana kamu nak tahu dia cecair ke gas ke apa?
Katakanlah soalan dia bagi macam tu, dia ada cara dia. Cara dia ialah katakanlah dia bagi macam ni negatif 95 dengan 69. Negatif. Ingat cikgu tadi berapa? Penuh dah cikgu punya. Okey. Katakan diberi satu bahan X, negatif 95, takat lebur dan takat didih. Berapa tadi? Apa je cikgu ni? Ni. Mana tadi? 69. Takat lebur, takat didih 69. Dibagi macam tu. Katakanlah kamu dia tak tahu keadaan dia cair ke gas ke apa ke. Kamu tahu takat lebur dia negatif 95, takat didih dia 69. So kamu kena buat macam satu garis nombor. Cikgu suka bahagi 3 macam tu. Sini pepejar, sini cecair, sini gas. Okey, dia pepejar kepada cecair negatif 95. Cecair kepada gas 69. Macam tu. Right? So kalau dia tanya, apakah keadaan fizik X? Katakan sebatian ni X pada suhu bilik. So ini garis nombor. Garis nombor macam kamu tulis dalam matematik tu ya. So suhu bilik kamu tahu 27. So 27 garis nombor dekat mana? Dekat sini. Dekat sini kan. Sini katakan kosong. So 27 dekat sini. Betul? Garis nombor kalau kosong sebelah kiri nombor negatif, sebelah kanan nombor positif. So 27 dekat sini. So dia wujud dalam bentuk cecair. Kalaulah dia kata, apakah keadaan X pada suhu 100 darjah Celsius? 100 dekat mana 100 garis nombor? Kalau sini 69, maka 100 dekat sini. Betul? Maka dia wujud dalam bentuk gas. Sebab dia ada dalam fasa gas. Cikgu dah bahagi 3 macam tu. Alright. Boleh faham tak? Ini kamu belajar dalam tajuk masa tingkatan 4, jiri. Ini kamu dah belajar sama, lama dah ni. Cikgu cuma ulang saja sebab kita cerita tentang takat lebur dan takat didih. So kamu buat garis nombor macam ni. Soalan akan tanya, apakah keadaan X pada suhu bilik? Apakah keadaan X pada suhu 100 darjah Celsius? Yang penting kamu kena bahagi 3 ikut kepada ni, takat lebur dan takat didih. Kemudian bahagikan tiga bahagian, pepejar, cecair, gas. Right? So tengok suhu apa yang kamu ada. Kalau katakan apakah keadaan X pada suhu 0 darjah Celsius? Okey, kosong dekat sini. Kosong dekat area sini. Sini nombor kosong. Okey, so dia wujud dalam bentuk cecair. Alright? Boleh? Boleh faham? Ada apa soalan? Boleh. Akilah seorang je jawab ni, yang lain senyap je ni. Boleh. Boleh. Okay, good. Right. So, itu dia punya keadaan fizik dia. Dan kamu tengok kalau alkena pun sama. Alkena ni lah, dia sampai butena. Butena pada suhu bilik, gas. Di atas butena juga kan. Sampai suhu bilik, gas. Ini pun sama, butena. Ini itena, mana? Propana ke metana ke gas yang dalam tong gas kamu tu, gas memasak tu ya. Itu adalah gas bawah tekanan tinggi. So dalam tong tu dia bentuk cecair sebab tekanan tinggi. Tapi bila kamu buka je dapur gas tu, dia terus tukar jadi gas. Sebab apa? Tengok ni, takat didih dia sangat rendah. Ya, tetapi menuruni kumpulan, nampak dia semakin bertambah. Alright, so nanti kamu isikan dalam kamu punya modul ya. Cikgu dah ni dah. Okey, yang ni pun singkatan tu cikgu dah isikan, cikgu dah scan, cikgu dah post dalam group, so tolong isikan. Alright? Okey, sikit lagi. Now Cikgu, apa pula? Ya. Kalau dekat garis nombor tadi, dua-dua negatif. Kalau dua-dua negatif. Kalau dua-dua negatif. Okey, katakan bagi 3 ya. Ambil satu. Katakan propana. Negatif 188. Negatif 42. Betul? Dua-dua negatif. Alright. So sini pepejar, sini cecair, sini gas. Kalau dia tanya pada suhu bilik. Kalau sini negatif, suhu bilik dekat sini lah 27.
Sini kosong, sini 27. Betul? Garis nombor. So dia wujud dalam bentuk gas. So maksudnya kalau 100 lagi lah, pada suhu 100 darjah Celsius dah sampai ke hujung, gas juga. Maksudnya dia ada pepecah pada suhu katakan sini negatif 50. Kalau sini 42, sini negatif 50 kan. Kalau dia tanya apakah keadaan X pada suhu negatif 50, baru dia wujud dalam bentuk cecair. Okay, boleh? Boleh. Alright. Okay, sikit lagi. Itu alkana, alkena, alkuna. Now, alkohol. Alkohol ni sebenarnya dia lebih kurang ini alkohol dan asid karboksilik. Alkohol dan asid karboksilik. Kenapa dia special? Dia ada special sikit. Nanti dulu. Yang sekarang kita cerita tentang takat lebur dan takat didih dulu ya. Kejap takat lebur, takat didih, ketelarutan. Sikit lagi. Okey, kenapa dia special? Sebab dia ada ikatan hidrogen. Ya, dia ada ikatan hidrogen di antara molekul. Ikatan hidrogen. Okey, ada tak dalam kamu punya ni? Dalam modul kamu. Okey. Ada ikatan hidrogen antara molekul polar menghasilkan takat didih alkohol dan asid karboksilik yang lebih tinggi daripada alkana yang sepadan. Alright, ada tak dia tulis sini? Dekat sini dia tak ada. Karbon, takat didih daripada alkana, ketelarutan. Okey, kejap je. Ada tak? Kalau tak ada. Dia tak ada kat sini. Kat kamu punya buku modul ada. Alright. So apa dia? Sebatian organik bukan hidrokarbon yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Itu ialah alkohol dan asid karboksilik. Takat didih alkohol dan asid karboksilik lebih tinggi daripada alkena. Dia lebih tinggi. Ya, berbanding alkena. Walaupun dia sepadan. Sepadan. Contohnya etana, etena, etanol, asid karboksilik. Nanti cikgu akan tengokkan depan ni ya. Okey. Ketelarutan karboksilik dalam air berkurang apabila saiz molekul bertambah. So, asid karboksilik dengan alkohol ni adalah sebatian organik yang boleh larut dalam air. Tetapi ketelarutan dia berkurang apabila saiz molekul bertambah. Alright, cuba tengok sini. Ni. Ya. Metanol, etanol, propanol larut dalam campuran air. Sebab tu etanol ni sangat banyak digunakan sebagai pelarut. Kenapa special etanol ni? Dia boleh larut dalam pelarut organik dan dia boleh larut dalam air. Ya, tetapi 3 ni saja. Butanol, pentanol, heksanol, heptanol tak larut dalam air. Kenapa? Sebab molekul dia dah besar. Ya, molekul dia dah besar, nak putuskan molekul tu susah. Jadi dia tak larut dalam air. Ketelarutan berkurang dengan peningkatan saiz molekul. So dia 3 beradik ni saja yang larut. 3 beradik ni je. Metanol, etanol, propanol. Ya. Kemudian asid karboksilik, metanol, etanol, propanol saja yang sangat larut dalam air. Dia boleh menunjukkan sifat asid. Tetapi bila saiz molekul dia semakin besar, dia tak boleh larut dalam air. So 3 beradik tu juga. Metanol, etanol, propanol. 3 tu. Karbon 1, karbon 2, karbon 3. 3 beradik. Yang pertama. Ya, yang bawah tu dah tak boleh sebab saiz molekul dia besar. Jadi hidrogen tu susah nak mengayon. So dia tak boleh menunjukkan sifat asid. Ya, dia tak larut dalam air. Sebab tu kita belajarkan yang kekat tu. Ingat tak kekat? Kekat tu rantai hidrokarbon yang panjang. COO-, kemudian dia bertindak balas dengan ion kalsium, dia menghasilkan garam yang tak larut dalam air. Kenapa ni? Sebab ni dia sangat rantai hidrokarbon yang panjang, yang besar. Jadi dia tak larut dalam air. Okey. Balik jadi balik. Cikgu kena buka balik sebelah. Apa yang cikgu dah buat dia? Macam mana dia boleh padam? Tak nak dah dia. Masya Allah. Alright. Nanti cikgu share slide ni ya.
Alright, now kita nak belajar yang ni. Takat lebur dan takat didih dia. Ya, yang sepadan. Cuba kita tengok molekul molekul alkohol. Alkohol. Dia kita sebut molekul ada ikatan hidrogen. Kamu tengok dalam modul kamu muka surat 84. Kamu ingat tak lagi kamu belajar ikatan hidrogen? Apa yang kamu belajar ikatan hidrogen? Siapa ingat? Apa dia ikatan hidrogen? Apa dia ikatan hidrogen? Siapa ingat? Kamu belajar tingkatan 4. Unsur elektronegatif. Apa ikatan? Apa dia Syafika? Apa dia Syafinas? Apa dia Sofia? Kristina? Ingat lagi tak apa dia ikatan hidrogen? Daya tarikan atom hidrogen dengan atom yang tinggi ke elektronegatifan, iaitu Apa contoh? nitrogen, oksigen, fluorin. Satu lagi? Nitrogen, oksigen, fluorin. Yes, ataupun singkatan dia FON, phone. Ya, ikatan hidrogen. Hidrogen ni ikatan dia represent dengan ikatan putus-putus. Sebab ikatan dia tak adalah kuat sangat, ikatan sikit je. Ya. So specialnya karboksilik ni antara atom molekul dalam asid karboksilik ni dia boleh membentuk ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen. Sebab apa? Sebab dia ada oksigen situ. Nampak? Dia kan hidrogen dia ikatan dengan oksigen. Sebab oksigen ni elektronegatif ya. Alright, so apa yang berlaku? Contohlah cikgu lukis macam ni lah lebih kurang ya. Ini ada hidrogen, C double bond O, H. So ada ikatan hidrogen dekat sini. Hidrogen boleh berikatan dengan oksigen daripada kumpulan karboksil di situ. Jadi oleh kerana ada ikatan hidrogen tambahan ni, maka takat lebur dan takat didih bagi asid karboksilik dengan alkohol ni lebih tinggi berbanding alkana, alkena, alkuna yang sepadan. Contohnya, kamu tengok dalam modul kamu muka surat 84, cikgu tak ada lah cikgu tak scan. Ada ke cikgu scan tadi? Ada tak cikgu scan? Ni. Dia kata metanol dengan metana. Okey, nampak? Jauh beza. Metana negatif 162. Tapi metanol 65. Metanol 100. Kenapa? Sebab dia kata ikatan hidrogen dalam molekul pora ini menghasilkan takat didih alkohol dan asid karboksilik yang lebih tinggi daripada alkana yang sepadan. Dia seolah-olah dia ada ikatan lain. Ya, maksudnya ialah kalau cikgu lukis tu seolah-olah ini antara molekul ni dah ada satu daya tarikan, van der Waals. Lepas tu ada pula daya tarikan lagi satu dengan ini dia beza dia lah. Ikatan hidrogen ni dia putus-putus macam tu. Ini ikatan hidrogen. Okey, ini daya van der Waals. So ada ikatan tambahan. Jadi bila dia nak mendidih ke, dia nak melempur, dia nak bertukar jadi gas, so dia kena putus banyak sangat ikatan ni. Ini menyebabkan walaupun bilangan atom karbon dia sama dengan alkana, tetapi takat lebur dan takat didih dia lebih tinggi. Alright, mana dia tadi? Punya slide tadi. Ni yang sepadan dia kata. Yang sepadan metanol, metana. Semuanya mempunyai satu karbon. Tetapi takat didih dan takat lebur alkohol dan asid metanol ini, asid karboksilik lebih tinggi daripada metana. Alright, boleh? Okey. So cikgu habis sampai di sini je. Ya. Sampai di sini habis. Yes.
Alright. Ada apa soalan? Ada apa Saya soalan? tiada. Tak ada? Okey, yang lain? Kalau tak ada hari ni, banyak kamu belajar ni. So, kamu kena lengkapkan modul kamu sampai muka surat 85. Sifat fizik alkohol dan karboksili. So, hari Jumaat kita masuk tajuk baru. Alright. So, kita tengok balik semula. Apa objektif kamu hari ni? Ni. Yang pertama, menerangkan siri homolog. Apa syarat-syarat untuk jadi ahli dalam satu siri homolog. Yang kedua, kamu membina formula molekul, formula struktur dan nama. Ini kerja rumah kamu banyak. Lukis, beri nama, beri formula. Kemudian huraikan sifat fizik untuk sebatian dalam suatu siri homolog. Terutamanya takat lebur dan takat didih. Alright. Okey, boleh? Ada apa soalan? Tak sempat cikgu nak buat exercise dengan kamu. So kita habis sampai di sini. Okey, ada apa soalan? Tak ada. Tak ada Yang lain tak ada ke? Tak ada. Okay, alright. So cikgu